Okey, nampak tak skrin sekarang apa yang nampak? Dah ada lagi nampak ya? Okey, Nampak. yang ni cikgu punya dashboard lah. Cikgu nak share lah. Nampak tak cikgu punya Telegram ni? Nampak. Ini pengalaman cikgu hari tu hari Sabtu lepas. Cikgu bagi teknik menjawab dekat Sekolah Menengah Sains Tapah. Sains Tapah. Sabtu lepas. Daripada pukul 8 sampai 12.30 penatnya. Inilah. Okey, kita terus pergi kita punya tu. Nampak ya yang ni? Nampak ya? Nampak. Okey. Seorang kot aku. Cikgu bagi besar sikit. Nampak? Okay, nampak? Nampak. Okey, kita pergi yang ni dulu ya. Kita ikut urutan lah, urutan muka surat tu. Jadi cikgu scan tu. Yang mula-mula kalau tak ada apa-apa masalah bagi tahu je ya. Alright. Okey, nak cuba buat dulu ke nak cikgu cerita dulu? Agak boleh tak buat soalan ni? Kalau kata yang keluar nanti trial macam ni soalan dia, macam mana? Boleh buat? Boleh. Boleh. Okey, cikgu bagi masa 5 minit je. Soalan A dulu. Gambar arrow kat dia. Yang ni apa? Menyatakan koordinat image ya. Jawab soalan A dulu. Wan boleh Wan? Cuba ya. Okey, cuba dulu ya. Soalan A tu menyatakan koordinat image. Mantap. Okey. Tak apa ya, sambil belajar tu nak minum ke nak makan kacang ke cikgu tak nampak kan? Cikgu nak minum. Okey, kat sini kita ada T, translasi, kita ada R tu putaran, ya. Putaran 90 ikut arah jam pada pusat F. Dan kita ada dua je lah, T dengan R. Nyatakan koordinat image bagi titik H, ya, 91 di bawah setiap penyermaan berikut. So kita punya objek kita adalah H. Susah ke? Boleh? Ashraf? Okay, boleh. Boleh ke? Dah, siap. 1, 2, 3. Tengah buat last kali. Yep. Okey, TR. So kalau TR tu kena buat R dulu ya. Buat R dulu baru T. Apa pula yang ni tu? Okey, jadi cikgu apa? Cikgu tanya secara lisan je lah, jawab secara lisan je lah. Agak leceh kan nak ambil gambar kan, betul tak? Sebab semua pakai handphone kan? Jadi leceh lah. Macam kelas lepas-lepas cikgu minta dia orang, Ashraf dengan Wan ni,
jawapan tangkap gambar, lepas tu WhatsApp cikgu kan. Tapi agak leceh, betul tak? So jawab lisan je lah. Kecuali lah ada soalan macam apa tu, pelanan donghakan tak boleh lah nak cerita ke apa kan. Pelanan donghakan kena tunjuk. Kalau macam ni rasa boleh kan jawab. Okey. Ashraf, dah soalan 1. Apa jawapan dia? Cikgu tulis sini untuk A, Ashraf punya jawapan. 63. Okey, Wan jawab, Ashraf 63 Okey, Harikah? Saya nombor 1 cikgu. Nombor 1 tu dulu. Nombor 64. 64, beza ni. Satu. Sekejap saya sikit balik ni. 1, 2, 3. Wan macam mana? Jawab dah. Sama 63. 63. Ada 2 orang 63 ni. Mantap Wan. Okey, itu Pasti. soalan 1. Nombor 2 dah, nombor 2. Ni soalan 1. Nombor 2 terus lah, bagi jawapan terus. Nanti cek 35. kita cek sama-sama. Nombor 2, 35. Ashraf. Okey, 35. Hatika 35. Okey, Ashraf? 35 juga. 35. Okey, Wan? 35 kak. 35. Okey, ni sepakat ni. 35 juga. Okey. Translation senang kan, translasi. Okey, nombor 3. Ni susah sikit kan. Cikgu nombor 3 saya tak. Tak boleh ya? Okey, Wan. Tak boleh. Ashraf tak boleh. 70 dengan 42. Okey, kejap. Soalan nombor 3. Oh, betul ke tak? Okey, Ashraf tak boleh 70 dengan 42. Okey, siapa tu? Ashraf ke Wan? Ashraf. Wan Ashraf? Ashraf. 3-0. Lepas tu pergi 4-2. Macam tu. Okey, Azikah tak boleh Tak, saya tak faham yang putaran tu. Okey, tak payah kita tunjuk lagi. 7, Okey. 7. Wan berapa Wan? Dapat ke? Wan tak boleh Okey, kita tengok sebab apa Ashraf ni anak murid sulung cikgu. Dia dah belajar dulu dah. Okey, kita check sekarang ni nombor 1 dulu. Okey, gambar clear ke? Ke cikgu nak besarkan lagi? Cukup ke masa ni? Ke nak besar lagi? Besar sikit. Besar lagi sikit. Besar sikit lagi ya. Okey, boleh Okey. Okey, ni gambarnya. Okey, untuk pertama adalah T. T tu translasi dah kan? Okey, translasi daripada titik H. Translasi kita negatif 3, 2. Maksudnya gerak mana? 3 ke kiri, 2 ke atas. So, 1, 2, 3 ke kiri dan 2 ke atas. 1, 2. Jadi sepatutnya jawapan dia adalah 6 T 3. Adakah? Apa nampak tu telajak? Ya, cikgu. Telajak 1 kan? Okey, sepatutnya 6-3 Okey, itu soalan 1. Okey, kemudian pergi ke soalan 2, cikgu padam. Nanti dia kacau. Okey, soalan 2 adalah translasi. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi satu cara. Okey, translasi ni kita juga boleh guna cara cepat ataupun cara pengiraan. Okey, cara dia macam mana? Okey, kalau kita tengok kat sini, H kita berapa dia punya koordinat dia? 9, 1, betul? 9, Okay, 1. kita tulis macam ni, 9, 1 macam matrix kan. X atas, Y bawah. Kita tambah dengan dia punya translasi tu. Ni tambah 3, yang ni tambah 2. Cuba kita tambahkan. 9 tambah negatif 3, 6 betul tak? Betul. 1 tambah 2, 3 kan? Ada tak jawapan dia? Kejap je. Senang kan? Tak payah nak gerak-gerak titik, terus tambah aja. Okey. So, kita tahu yang tadi 6, 3. Jadi kalau T, maksudnya T tu buat 2 kali lah. Kan? Jadi kalau T tu buat 2 kali, bermaksud dah dapat 6, 3. Buat lagi sekali kan? Okey, dia tadi kat 6, 3. 6. Okey, sini. 6, 3 tadi. 6, sini 3 kan?
Okay. So buat lagi sekali lah kalau kita nak gerakkan titik dia. So 3 ke kiri dan 2 ke atas. Jadi dapat apa? 3, 5. 5. So semua betul kan? Yang tu kan? Hmm. Semua betul 3, 5. Okay. Kalau kita buat cara tambah pun sama juga. Kan? Kita tambah kita dapat 6, 3 tadi. Tambahkan dengan dia punya translasi tadi negatif 3. 6 tambah negatif 3. Kan 3. 3 tambah 2 kan 5. Okey, itu cara lain lah alternatif ya. Okey. So sekarang ni yang masalahnya, yang masalah sebenarnya kan iaitu putaran tu. Jadi itulah memang putaran ni adalah kepada semua ya. Okey, putaran ni susah sikit sebab kita tak faham konsep dan kadang-kadang cikgu yang ajar tu dia tak dapat bagi. Dia ada beberapa kaedah kan, macam-macam kaedah ada. Tapi kalau pengalaman cikgu yang senang guna kaedah sama ada kita nak guna kaedah pembaris ataupun kita guna kaedah Nazi. Pernah dengar kaedah Nazi? Tak pernah. Dia Nazi sebab apa dia bentuk dia macam ni? Kan Jerman punya askar tu simbolkan askar topi dia tu kan kaedah macam tu. Simbol dia. Yang ini sebenarnya kita boleh guna sebagai simbol untuk buat putaran 90 dan 180. Contohnya kalau kita kata A kita sini, objek kita di sini. Nampak kita tulis ni? Nampak. Okey, jadi kalau dikatakan mengikut putaran dia ikut jam dia akan turun ke bawah, betul? Betul. Dia akan pergi ke sini. Ni dia punya image dia. Ikut jam 90. Sebab inilah sudut 90 dia. Nampak? Kalau lawan jam dia akan pergi ke sini. Maksudnya dia akan pergi sini. Ini adalah lawan jam 90. Inilah sudut dia. 90 betul tak? Kalau 180 dia akan pergi ke sini. Ini 180. Inilah sudut dia 180. Nampak? Ini yang kita panggil kaedah Nazi. Tapi mula-mula memang pening sikit lah. Nak start daripada mana? Okey, kita tengok kalau guna kaedah Nazi tu ya. Okey, kita tahu apa dia punya penyelmahan kita TR kan? TR. Maksudnya R dulu, betul? R dulu kan? Jadi R dulu. Kita akan buat putaran titik kita berapa? Titik kita lah point H. Pusat putaran kita adalah H. 91 image. Okey, ini 91 ni kita punya objek. Pusat dia dekat F kan? Sekejap, cuba tengok soalan. Betul. Pusat F betul? Pusat putaran kita ialah F. Pusat F. Okey, jadi cara dia kalau nak buat kaedah, kita panggil kaedah Nazi tu, okey. Daripada pusat, dia gerak daripada pusat. Okey, kita gerakkan ke kanan dululah. Ni ke kanan dulu kan? Kalau kita tengok kat sini. Daripada F, kita besarkan sikit. Habis tu. Okey, gunakan baris daripada F. Okey, maksudnya nak pergi F dia akan pergi ke kanan kan? Okey, gerakkan ke kanan. Gerakkan ke kanan 2. Lepas tu ke bawah bawah 2, 1. Bawah 1. Okey, sekarang ni kita punya arah adalah apa? Ikut arah jam, betul tak? Betul. Betul. Arah jam maksudnya H ni dia akan pergi ke sini kan, area bawah lagi, betul tak? Sini. Betul. Jadi cara dia kalau guna kaedah apa? Kaedah Nazi ni, nampak tadi kita gerak 2 ke kanan kan? Kalau kita tetapkan kita punya ini, kalau katakan ini L kan, ni L kan, ini adalah kita kata sebahagian daripada L kan, kalau kita nak lukis L macam ni. Ni kita dah lukis satu, betul tak? Betul. Satu lah mesti pergi ke bawah kan, satu lagi mesti ke bawah, betul tak? Jadi kat sini ke bawah dia adalah 2 kotak. Mesti sama macam ni. Baru kita lengkapkan kita punya L 2 ke bawah. 2 macam tu. Barulah dapat sudut 90 ni. Okay. So 2 ke bawah. Lepas tu nak ke mana? Ke kiri ke kanan satu? Siapa rasa betul? Kanan ke kiri? Kiri. Kiri. Kalau kanan nak berlawan kan? Maksudnya dia ke kiri satu. Sebab sini bawah satu, nanti kiri satu. Itu yang kita kata bentuk Nazi tu. So dia mula-mula adalah dekat 6 kosong. Senang je putaran ni. Okey, lepas tu kita buat T pula. Okey, T tu apa dia? Translasi tadi lah. 3 negatif 3, 2 kan? So gerakkan 3 ke kiri. 1, 2, 3.
dan 2 ke atas. 1, 2. Maka dapat jawapan akhir dia adalah 3, 2. 2. 3-2. Betul ke Ashraf? Aku dah pernah tadi. Salah. Salah ya. Salah kat mana? 6-0 saya 7. Yang 4 tu saya salah. Saya bagi jawapan 3 kan. Jawapan 4 sampai jawapan 4. Salah agak kan? Hmm. Itulah bila R tu dah silap, memang akan silap lah yang kedua, betul tak? So boleh ya. Itu kalau guna kaedah apa? Kaedah Nazi. Tengok satu lagi. Yang ini gunanya kaedah pembaris. Pembaris. Macam mana pula kaedah baris ni? Ada baris tak? Ada baris? Ada. Tengok ya. Macam mana guna baris. Okey. Kaedah-kaedah ni sebenarnya ada dalam cikgu punya video dekat YouTube tu. Apa nanti cikgu sharekan semua video berkaitan dengan penjelmaan. Boleh tengok balik lah. Kalau lupa macam mana saya nak buat dia. Okey, kaedah baris ni mula-mula sambung dulu daripada daripada kita punya H objek kita kepada pusat putaran kita, sambung macam ni. Straight kan. Jadi kena ingat yang berpusing adalah H bukan F ya. F tak pusing sebab F ni pusat kan. Pusat. Okay. Jadi kalau kita tahu H ni ikut arah jam, dia akan pasti akan berputar macam ni, betul tak? Dia akan pergi bawah kan ikut jam, betul? Jadi dekat pusat ni lah yang kita akan bentukkan sudut 90. Okey, jadi cara letak dia macam mana? Ini cikgu susah ingat tunjukkan ni sebab nak buat pembaris dia payah juga. Okey, pembaris kita tu, okey cikgu ni buat macam ni pembaris kita tu kan, baris kita ada bahagian pendek dengan yang panjang dia kan? Okey, yang pendek dia atas ni, macam ni contohnya kita letak. Okey, ini bahagian panjang dia. Ni dah lebih ni, 90 macam ni kan. Ni bahagian panjang, lepas tu yang bahagian pendek tu macam tu letaknya atas garis. Macam ni kedudukan baris kita tu, nampak? Yang pendek tu, yang tajam tu mesti sentuhkan dengan kita punya pusat putaran. Yang bahagian panjang tu dekat tepi ni. Ini yang garisan kita nak buat. Ni garisan ni. Nampak tak sudut 90 tu? Nampak. Lepas tu baru kita kira jarak dia. Jarak dia mesti samalah kan. Maksudnya daripada H kepada pusat ni berapa ni? 2 kan. Kita kira. Ya kat sini kan. 1, 2. Jadi sini pun sama juga. 2 juga. 1, 2. Inilah dia. 60. Yang ni kaedah pembaris. So ikutlah. Kan. Ikutlah cara mana yang lebih faham nak guna kaedah Nazi, kaedah pembaris. Jadi kena ingatlah salah satu, kena mahir salah satu. Kalau tak nanti trial tak boleh jawab. Ya? Itu soalan yang pertama iaitu menguraikan. Okey, kita pergi ke soalan kedua. Soalan kedua menguraikan ni. Okey, boleh jawab dulu. Kita bagi masa 5 minit macam tu. Kita jawab dulu. Menguraikan penjelmaan. Okey, ni. Okey, dia bagi situ ya. Okey, gambar cikgu padam dulu lah. Okey, dia bagi kat situ C adalah image. Nampak? C adalah image A di bawah gabungan penjelmaan WV. Uraikan selengkapnya penjelmaan V dan juga penjelmaan W. Okey. Kita selanjutnya. Jawab dulu. Apa yang terlibat ya? Bila gabungan penjelmaan ni kita tahulah. Kan? Kita akan buat V dulu, baru W. Macam tadi juga kan? Huruf yang depan tu kita buat dulu.
Okay, boleh ke? Cikgu yang B ni saya tak apa faham ah. Sama kat dia. Okay, tak apa. Sama juga, okay. Wan macam mana, Ashraf? Sama kat? Sama Sama juga? Sepakat seya sekata korang ni ya. Okay, tak apa. Sempat lagi, ada 2 minggu lagi ni. Ada 2 minggu lagi nak buat latihan studi banyak. Okay, cara dia. Dia tak boleh tutup pintu kan, ada gangguan pula. Okay, hello? Ya. Okay, caranya, gini kita tengok soalan yang kita kata bahagian yang ini adalah soalan menghuraikan. Jadi bila menghuraikan, kita kena huraikan sama ada yang terlibat tu pembesaran ke, putaran ke, translasi ataupun pantulan. Yang ni kita tengok kena sifat image tu macam mana kan. Kalau putaran tu kita kena tengok pergerakan objek dengan image. Kalau kita kata pantulan, kita tahulah sifat dia macam mana kan, macam cermin kan, sebelah kiri sebelah kanan sama kan. Okay, kalau translasi dan sebagainya tu kita tahu masing-masing punya sifat. Okay, jadi cara dia kalau kita nak selesaikan soalan ni kita boleh katakan soalan kategori senang. Kenapa senang? Sebab dia ada 3 gambar rajah. Ada 2 kecil, 1 besar. Dan untuk pengetahuan semua, okay, setiap soalan peperiksaan SPM dah lama dah kan, dari dulu lagi, daripada tahun berapa, 2010, katakan 10 tahun atau 15 tahun, kalau melibatkan soalan B yang menghuraikan penjelmaan ni, pembesaran mesti ada. Kalau siapa ada buku koleksi soalan SPM level lepas kan, pembesaran tu mesti ada. Ada. Pembesaran tu ada. Jadi dah senang dah macam tu. Maksudnya kita cari yang pertama tu je apa dia. Yang kedua tu mestilah pembesaran. Jadi nak tengok dia punya flow dia macam mana. Okey, kita labelkan macam ni. Okey, bila kita baca soalan, tengok Okay, kita baca soalan. Dia kata C adalah image kepada A kan. C adalah image kepada A. Jadi bila kita tengok macam ni, kita tulis labelkan C ni adalah nombor 3. Okay, C ni adalah nombor 3. Image kepada A. A ni adalah nombor 1. Jadi A ni adalah nombor 1. So 2-nya yang mana? B. 2-nya yang B. B. Okay, jadi pergerakan dia, okay, kita tahu WV, V buat dulu betul tak? Baru W kan? Okay, jadi yang V ni adalah 1 pergi ke 2. Okay, yang ini adalah 1 pergi ke 2. Manakala untuk W, 2 pergi ke 3. So barulah kita tahu apa yang terlibat, betul tak? Yang pastinya, last kali tu adalah pembesaran kan. 2 pergi ke 3 tu adalah pembesaran. Nampak sangat kan, itu adalah pembesaran. Kau tak nampak sajalah kan. Okay. Jadi kita tengok dulu sekarang ni. 1 pergi 2 ni agak-agak apa? Pembesaran kita tolak tepi dah kan. Pembesaran tolak tepi. Tinggal 3 pilihan lagi. Pantulan ke, putaran ke, translasi. Mana satu? Macam pantulan je. Pantulan kan? Okay. Okay. Semua setuju dengan pantulan ya? Saya setuju. Ada nakam? Tak ada ya? Okay. Memang pantulan. Okay. Bila pantulan, kena bagi tahu dia garis apa? X ke garis Y? Atau garis Y sama dengan X? Dia ada 3 lah. 3 yang biasanya. So ni garis apa? X. Sebab bila kita nak huraikan dia punya pantulan, dia mesti cerita lengkap kan? Kita pantulan pada garis apa? X ke Y ni? X. Okay. Azika? X. Betul X. Betul? X. Bukan Y ya? Bukan? Y ya. Okay. Ini cara dia. Okay. Tulis nota sikit. Okay. Tulis nota. Dalam tu tak ada kan? Okay. Kalau kiri pergi ke kanan kan? Maksudnya objek kiri. Lepas tu image kanan. Betul tak? Atau sebaliknya lah. Atau sebaliknya. Kan? Objek kanan, image kiri. Yang ini adalah garis X. Betul lah tadi siapa cakap X? Ini garis X. Tetapi kalau atas pergi ke bawah atau sebaliknya kan? Yang ini baru garis Y. Jadi kita punya soalan kita apa? Kiri pergi kanan kan? Kanan pergi kiri kan? Garis X lah ni.
Garis Ayat X. dia, ayat dia kena tulis lengkap, pantulan. Okey, tulis pantulan. Bulan. Okay, Ada lepas garis. tu pada garis. Ada ke? X sama dengan berapa X tu? Kita tengok tengah-tengah dia, pembahagi dia. Tengok sini kan. Kalau contoh kita ambil bucu A dengan bucu ni, tengok. Kita kira berapa? 1, 2, 3, 1, 4, 2, 6 kan? 3, 4. 6 tak? Betul tak 6? 1, 2, 6 kan? 3, 4. Okay. Ada kat mana? Sinilah tengah-tengah dia kan? Dekat 3 tu. 1, 2, 3 sini kan? Ada betul? Dia tengok bawah Pak CX dia berapa? Nilai dia tu Kos. 7. Jadi kita tulis kat Kosong. sini. Pantulan garis S7. Sama dengan Itu je. 2 markah. Pantulan ni 1 markah, garis dia betul 1 markah. So 2 markah kat situ. Itu cara untuk kita huraikan pantulan. So ingatlah, kiri pergi kanan pergi kiri adalah garis X. Atas pergi bawah, bawah pergi bawah atas, itu garis Y. Kalau yang saya ingat tu kan. Ikut paksi lah cikgu. Ya. Ikut paksi dan pergerakan apa, objek pergi image tu macam mana pergerakan dia. Kalau pantulan dia di atas bawah kiri kanan je, betul tak? Dan yang case yang saya ingat tu. Yang tu kita panggil garis Y sama dengan X macam tu. Yang contoh macam ni. Kan? Ada juga. Objeknya kat sini. Contoh, image-nya kat sini. Okay, yang ni kita panggil garis Y sama dengan X. Sama dengan X. Dia saya ingat macam tu. Okay, itu cerita tentang pantulan. Okay, macam mana kita nak huraikan pembesaran ni? Boleh pembesaran macam nak huraikan dia? Apa kita nak bagi tahu dulu ayat dia. Pembesaran ni markah dia 3. Huraian dia. Mula kita tulis perkataan pembesaran. Ni untuk W. Pembesaran. Pembesaran. Ejaan kena betul. Tak boleh kurang atau terlebih 1 huruf. Pembesaran. Lepas tu seterusnya kita kena bagi tahu faktor skala dia kan. Faktor skala. Faktor skala. Berapa kali ganda besar kan? Berapa kali ganda? Ya. Apa kita bandingkan panjang image ni? Ini berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Objek 2 kan? 1, 2. So 4 bahagi 2, 2 lah. 2. Ni 4. Ni 2. So nak cari faktor skala, image bahagi objek. Image bahagi objek. Itu cara faktor skala. 2. Okay, satu lagi cikgu nak bagi tahu, kalau kita kadang-kadang bila cikgu jawab semak kertas SPM kan. Kadang-kadang pelajar ni dia terlupa atau dia sebarang je jawab. Dia tulis skala, dia tulis skala faktor. Tak boleh. Dia kena kalau guna bahasa Melayu, dia mesti tulis faktor skala. Tak boleh tulis skala je. Jadi nak senang lagi apa? Guna K je. K. Lagi senang. K je kan. Tak payah guna faktor skala. Sebab K tu mewakili faktor skala. Ada dalam formula dalam kertas soalan. Kan mula-mula kertas soalan bahagian bersurap pertama dengan kedua tu kan ada formula kan. K tu dia adalah mewakili faktor skala. Jadi tulis K sama dengan 2. Skala kita lah tu. Okey, macam mana nak cari dia punya pusat pembesaran dia? Kena sambungkan. Ambil baris. Sambung pembaris. Bucu ke bucu. Ambil. Dia kena 2 bucu lah. Katakan bucu yang ini. Image sambung ke sini. Ni objek dia kan. 1. Okay, sambung yang ni pula. Bucu yang ini dengan bucu yang ni. Okey, gambar cikgu dia mungkin sikit tersasar kot. Kat bawah kan. Okey, gambar lain macam mana? Patutnya kalau tengok kat sini persilangan dia dekat kosong negatif 1 kan? Kosong negatif 1 betul? Betul. Kosong negatif 1 lah dia tempat persilangan dia kat bawah ni. Tapi mungkin cikgu punya gambar ni dia print dah dia kembang macam tu. Dapat kosong kat 1 kosong negatif 1. So kita letak sini koma. Kita tulis dia punya pusat dia. Kosong negatif 1. So dapatlah 3 markah. Pembesaran. Dia punya faktor skala. Lepas tu dia punya pusat dia. 3 markah.
So tadi untuk pantulan 2 markah, yang ni 3 markah, dah 5 markah dah kat situ. Markah. Ya. Okey, so kena ingatlah kita nak menghuraikan apa? Soalan menghuraikan ni, ingat biasanya pembesaran tu yang kedua. Kedua. Yang pertama tu lah kita kena tengok dia sama ada pantulan ke, putaran ke atau translasasi. Tapi biasanya dalam pengalaman-pengalaman yang lepas, untuk yang pertama tu biasanya pantulan ataupun putaran. Translasi jarang, tak pernah lagi dah sebab translasi dah tanya tadi pada soalan A kan. Translasi biasanya tak terlibat untuk menghuraikan ni. Biasanya sama ada pantulan ataupun putaran. Itu kita tengok. Yang kedua mesti pembesaran. Itu salah. Okey. Bahagian akhir sekali. Tengok apa soalan dia. Dia suruh cari luas apa tu. Okey, dia beri bahawa segitiga. Okey, soalan akhir ni 3 markah ni ya. Jangan pandang ringan ya. Ni 3 markah ni. Okey, bahawa segitiga C mewakili 148 cm. Hitung luas dalam sentimeter segitiga A. Okey, jadi kat sini biasanya dia akan tanya tentang apa luas. Okey, apa pula pen kuning. Tak nampak kan? Sama ada dia tanya luas image atau dia tanya luas objek atau dia tanya luas kawasan berlorik. Salah satulah ya. Jadi kalau kita tengok soalan yang ini, kita kena pastikan yang maklumat yang dia bagi tu luas apa. Dan yang disuruh cari pula luas apa ya. Okey, C tu mewakili segitiga apa? Image ke objek tu? C yang besar sekali kan? Image. Yang besar sekali kan? Besar sekali image. So kita bulatkan 148 ni, kita tulis itu image. Ini adalah image. Okey, jadi hitung luas segitiga. Yang ini adalah objek. Yang ini objek. Yang ini yang kita nak cari kan? Objek tu berapa? So nak cari objek, apa formula dia? Okey, nak cari ini formula dia. Luas objek. Ya. Luas image bahagi K kuasa 2. Luas image bahagi K kuasa 2. So luas image kita berapa yang dia bagi tadi? 148. Okey, bahagi. Okey, K kita tadi berapa? Patut skala kita 2 kan? Skala 2. 2 kuasa 2. Tu bagi. Guna operator. 148 bahagi 4. 2 kuasa 2, 4 kan? 148 bahagi 4. 37. Betul? Betul. 37. 37. So 3 markah tu kat mana? Okay, kalau macam ni senang macam ni, kat sini dia bagi 2. Sini terus 2, sini 1 markah. Okay, selesai. Ada apa-apa nak tanya? Untuk penjelmaan ni? Okay, cuma cikgu nak bagi tips sikit untuk soalan yang ini. Kadang-kadang dia punya pembesaran tu ada untuk soalan 1. So hati-hatilah. Sebab biasa soalan 1 ni dia melibatkan translasi, putaran dan juga pantulan kan. Tapi pernah keluar soalan SPM melibatkan pembesaran. Macam mana dapat pembesaran? Yang tu tengok video yang cikgu bagi dalam YouTube. Nanti cikgu bagilah senarai dia. Kita tengok ya. Okay, so kita pergi soalan topik seterusnya. Tengok muka surat yang kedua. Hilang terus. Hilang terus pula. Okay. Jadi kecurunan dan luas. Okay, bukan. Ini adalah bab apa? Garis dan satah dalam 3 dimensi. Garis dan satah. Minat ke topik ni? Ke kita nak skip dulu. Kita ambil topik lain. Sebab yang ni bukan nak kata apalah. Yang ni markah dia 3 markah sahaja. Yang ni 3 markah saja. Okay. So kita pergi yang lain dulu ke ya. Kalau ada masa kita patah balik sini ya. Kita pergi yang lain dulu. Sebab ini 3 markah je. Kita pergi yang banyak markah. Okay. Nak try buat soalan ni. Susah. Okay, kita jawab secara lisan juga lah. Tak payahlah detail kan. Kita nak huraikan saja. Ada tak apa? Ada. Okay, tengok yang ni. Kita guna pengalaman yang kita belajar tu kan. Nampak tak? Yang ini pun gabungan kan. Soalan B terus. Kita huraikan ni.
Nampak tak? Ada Zombie. tak pembesaran? Ada kan? Yang besar tu. Ada. Pembesaran tu letak dekat mana? Kedua. Kedua. Okey. Jadi kali ini kita tengok okey, ini bukan. Ini bukan gabungan penjemahan. Tengok betul-betul ya. Ini bukan gabungan. Sebab apa? Tengok di cerita. Siap-siap dah. Putar. Pada kata KLMT ialah image bagi RVUST. Maksudnya yang ini adalah image. Okey. Yang ini adalah objek. Yang ini untuk penjelmaan V. Manakala yang besar ni JSJEF, nama cikgu pula. Lepas tu adalah image kepada KLMP. Okay, sekarang bila yang kedua tu, yang ini image, yang ini objek. Jadi yang ni kita panggil penjelmaan tunggal. Dia tak sambung. Kita huraikan satu-satu. Okey. Jadi yang pertama ni dulu, kita tengok yang pertama ni dulu. Untuk apa? V kan. Objek sini, image dekat sini. Agak-agak apa yang paling logik sekali? Pembesaran bukan kan? Tolak tepi lah. 3 lagi. Apa dia? Putaran ke? Putaran. Apa dia? Putaran. Okey. Putaran. Okey, putaran. One betul ni? Betul tak putaran ni? Putaran. Okey. Kalau kita kata putaran saja, satu markah saja. Tak lengkap kan? Kita kena huraikan dia punya kita punya arah dia, arah jam dia, sudut dia 90 ke 180. Okey, yang ni 90 ke 180? 90. 90. Dia kalau 90 dia nampak macam bentuk L kan? Itu 90 dah tu. 90. Okey. So kita huraikan ayat dia macam mana? Putaran 90 darjah. Okey. Arah dia ikut arah jam ke arah jam? Lawan. Ya ke lawan? Ni objek ni. Arah. Bukan 90 ya. Bukan 90. Ni 270. 270. Lawan arah jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam 270. Ikut arah jam. Ikut arah jam 270 ya. Betul. Ke 90 ikut arah jam. Kalau okey dia macam ni. Macam nak tunjuk ya. Okey, kita tengok satu titik, segmen satu titik. Okey, kita ambil titik U dengan titik M, kan? Kita cuba kita samakan titik U dengan M. Dapat tak bentuk L? Okay, tengok sini ya, dapat tak bentuk L sini? Ni. Tepat kan? Nampak tak? Nampak? Ada L kan? 90 betul tak? Ataupun kalau kita tengok daripada atas, okey, cikgu padam ni. Besarkan sikit. Okey. Tengok sini. Okey, kita ambil macam ni lah kan. Sini. Okey. Antara U dengan M. Ya. Nampak tak? Ni L kan, betul L. Maksudnya kalau L ni memang 90 lah. Tak ada yang jawab 180 kan? 90. Tapi ada yang kata tadi 270. So mana satu yang betul? 90. Kalau 90 dia ikut arah sebenarnya. Sudut dia macam ni. Kan daripada sini. Okey, sekejap. Dari sini dia akan pergi ke sini kan? 90 darjah. Maksudnya daripada sini dia bergerak, dia akan pergi ke sini. Yang ni 90 darjah ikut arah jam. Yang kata 270 tu macam mana? Ikut arah jam. Tak boleh lah 270. Kalau 270 dia akan dah pergi ke sini dah. Kalau 270 ikut arah jam dia dah pergi ke sini. Faham? Kalau lawan jam tak boleh. Sebab kalau lawan jam kita tengok permukaan yang ini. Kan kalau kata ke atas kan. Ke atas macam ni kan. 270 Yang UT ni tak dapat dekat sini. Betul tak? Dia akan pergi belah sini kan. Kalau kita ikut atas. Jadi cikgu dah bagi putaran ni. Okey. Siapa yang jawab 180 tadi? Wan 270 tadi. Okey. Untuk SPM dua sudut je.
Jangan risau. Dia sama ada 90 atau 100. 20. 180. Tak payah kita fikir sudut lain dah. Dia dua je. Kalau tak 90, 180. Tak ada 60 ke 40 setengah, tak ada antara dua je. Jadi yang ni adalah yang betulnya 90. 90. 90 Arah jam. ikut Arah jam. Arah jam. So ayat dia pula, ini kalau putaran ni kan, dia mesti tulis macam ni. Ya, macam tadi ya, putaran, lepas tu 90, perkataan ikut tu kat depan. Ikut arah jam. Ini yang betul. Jangan tulis putaran 90 arah ikut jam. Salah macam tu. Salah Ingat, macam tu. Salah. Tak diterima. Dia ayat dia macam skema sikit macam tu lah dia. Kan? Kata ikut ni mesti kat depan. Kalau lawan pun macam tu juga. Putaran 90 lawan arah jam. Dia tulis arah lawan jam. Salah. Tak diterima. Ikut lawan. Lawan ikut lawan arah jam. Dia perkataan ikut atau lawan tu dekat depan. Lepas tu baru arah. Ni macam tu cara jawab dia. Okey, yang susah ni sekarang ni nak cari pusat dia, betul tak? Betul. Yang ini yang masalah. Pusat putaran tu kat mana? Okey, biasanya cikgu akan guna kaedah, kita kata kaedah L. Okey. So kaedah L tu macam mana? Okey, kaedah L tu mula-mula kita kena sambungkan dua titik antara objek dengan image yang setara dengan bentuk L. Contoh kalau kat sini kita tengok yang senang, yang paling dekat antara satu sama lain adalah M dengan U kan? M U. M dengan U ni paling dekat sekali. Okey, jadi yang ini kita nak sambung bentuk L. Tetapi sebelum kita sambung bentuk L, kita kena lukis dulu arah anak panah dia, arah putaran dia macam ni. Okey, kita tahu tadi ikut arah jam dia macam ni kan putaran dia kan? Okey, okey, bila kita dah lukis ni barulah kita sambung bentuk L kita. Okey, bentuk L kita ada dua kan? Ada dua jalan. Satu kita boleh ikut jalan pendek macam ni. Ini kan macam ni, L juga kan? Satu lagi ikut atas, betul tak? So yang mana satu? Atas ke bawah? Bawah. Bawah lagi dekat kan? Bawah. Sebenarnya bawah tu memang dah paling senang, dah nampak dia bentuk L kan, tetapi yang tu salah. Kan? Yang sebab apa salah? Sebab mengikut mengikut orang yang cipta formula ni, bukan cikgu cipta lah, cikgu lain cipta kan, cikgu cuma sampai ngalah Kalau kita punya bentuk L, dia menjauhi kawasan anak panah ni. Tak boleh dekat. Kalau kita buat L ni dekat kan, dia mendekat, betul tak? Dia kena menjauhi, dia kena ikut atas. So tadi dia kena lukis dulu anak panah ni. Barulah kita boleh tahu kita punya L tu dekat atau jauh daripada kawasan anak panah kan. Lepas tu kalau kita tahu yang betul atas, kita buatlah kat atas. Okey. Turun ke bawah. Nampak L kan? Lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita kira titik tengah dia. Okey, nampak yang kita kira. Okey, 4 kan? 1 kita kira titik tengah dia. Okey, kan kita kira titik tengah, kita kira jarak dia dulu kan, berapa daripada U ke M ni. So 1 2 3 4. Okey, dah dapat 4 jarak dia, kita kena bahagi 2 sebab kita nak cari titik tengah dia kat mana. Okey, bila kita 4 bagi tu kita dapat 2 kan? Ujung. Dekat ni betul? Betul. Bila kita punya titik tengah berada atas bucu, ni kita panggil bucu L. Kan? Setiap L ada bucu dia kan? Kalau cikgu lukis L macam ni, kita ada punya bucu dia. Jadi kalau kita punya titik tengah, catatkanlah nanti nanti tak ingat kan. Kalau titik tengah kita betul-betul jatuh dekat bucu L, di situlah dia punya di situlah dia punya pusat putaran kita. So pusat putaran kita kat mana ni? 7. Betul 7. So itulah kat sini pusat 7. Macam tu. Okey, cikgu ceritakan macam mana kalau yang tak jatuh dekat pusat tu kan. Okey, cikgu lukis macam ni lah cikgu lukis macam ni. Okey, ni L kita. Okey, bentuk L Okey, katakan kita punya titik tengah kita kan kat sini. Nampak yang cikgu lukis ni, L ni.
Nampak Nampak? Katakan titik tengah kita kat sini. Jatuhnya kat sini. Okey, cikgu lukis, cikgu akan guna ke di bawah. warna biru ni. Okey, titik tengah kita jatuh kat sini kan? Hmm. Maksudnya titik tengah kita ni tak jatuh dekat bucu L, betul tak? Kalau tadi kes kita jatuh kan, ni jatuh tepat. So tak payah nak fikir lain dah, itulah dia punya pusat. Jatuh Tapi ke kalau bawah. katakan dia punya titik tengah dia bukan jatuh dekat bucu L, yang ni kita kena tengok berapa jarak dia dari ni. Kalau katakan sini, mungkin 2 kat sini, 1, 2 kotak lagi nak sampai ke bucu L kan? Jadi yang 2 yang kurang tu kita kena gerakkan ke bawah. 2. Bukan bawah sebenarnya, dia kalau kita dah tandakan nak panah kita macam ni, kita punya arah putaran macam tu kan, ini kawasan dalam. Sama juga kan, yang ini kawasan dalam yang ada arah panah. Jadi kalau katakan keluar, maksudnya keluar ke bawah lah. Kan 1, 2. Yang ni baru dia punya pusat putaran dia. Okay. Itu cara nak mencari pusat putaran dengan cara kaedah L. So memang step dia banyak sikit kan. So cikgu ulang balik step dia mula-mula buat apa untuk buat kaedah L ni? Lukis arah. Okey, lukis arah putaran. Lepas tu yang kedua buat bentuk L yang menjauhi kawasan arah anak panah tu. Ingat dia? Jauh. Lepas tu yang ketiga kira dia punya titik tengah. Kan? Cara nak kira titik tengah, mula-mula kita kira lah jarak dia daripada objek kepada image kan. Lepas tu kita bahagi dua. Lepas tu bahagi dua. Biasanya memang genap lah. Jarak tu biasa genap 8 ke, 10 ke, 6 ke. So bila kita dah bagi dua, kita dapat titik tengah. Kita dapat titik tengah, kita tengok titik tengah tu dekat mana. Kalau dia jatuh dekat pucuk L, itu pusat dia, betul tak? Betul. Kalau dia kata jatuh kurang 1 atau kurang 2 kepada pucuk L, kita kena gerak lah. Kurang 1, gerak 1 ke bawah. Kalau kurang gerak 2 ke bawah. Betul lah. Kita boleh tinggal ambil soalan-soalan yang ada putaran dengan pembesaran ni, cuba buat. Alright. Okey, itu untuk pembesaran rasa okey dah ya. Yang dua ni senang lah kan. Ini adalah pembesaran kan. Pembesaran kita dapat. Okey, masuk soalan ni berapa ni? 2. Kena 2. Sebab GH 2 yang dia satu kan. 2 bahagi 1, 2. Okey, dia punya pusat dia. Okey, tadi K dia 2. Okay, pusat pembesaran sambung. Okey, kita tengok sini. Kita sambung sini. Jam. Lepas yang ini kita sambung. Sambung situ. So ni dah ada pusat dia kat sini. 7, 9. 7, 9 dia. Dia selanjutnya. Okey, kita tengok rasa laptop yang lebih bateri naik. Sekejap Okey, dah. Okey, boleh kita sambung? Boleh. Rasa yakin sikit kau nak jawab soalan ni senang soalan sebenarnya, boleh skor 12 markah. Okey, soalan seterusnya. Okey, Bumi, nak tak? Nak tak tengok soalan ni? Susah? Azikah ada belajar tak buat bab ni kat sekolah? Dah belajar? Senang ke susah? Senanglah juga. Senanglah juga kan. Ashraf susah ke? Boleh. Kita dah bagi dah macam mana kan. Dia yang penting kena pada akar kan. Kalau akar okey kan. Wan macam mana? Dah belajar dah topik ni kat sekolah? Wan, hello? Dah belajar tapi ada tak faham. Susah sikit Okey, apa kata kita cuba buat soalan ni. Okey, kita minta tolong nak cikgu ajar macam mana cara jawab dia Dia dah berikan bila tadi ajar macam mana cara nak jawab apa benda Okey, catatlah ya apa benda kadang-kadang apa yang cikgu cakap tak ada kat sini kan. Kena catat. Okey, soalan ni dia ada dua jenis. Pertama, kalau soalan 7 ni dia tak ada gambar langsung kan? Betul tak? Tapi soalan 8 ni ada gambar kan? Soalan ada gambar ni senang sikit lah daripada soalan yang tak ada gambar langsung. Tetapi kalau kita boleh lakar dengan elok kita punya maklumat daripada soalan tu memang senang soalan ni kacang. Dan cikgu
Nama cikgu dah kata soalan ni kalau kita jawab, dia paling cepat sekali antara yang lain. Okay? Kalau yang lain tu katakan graf fungsi, kita nak lukis lagi, kita dah nak plot lagi kan. Masa dia lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Sama juga kalau statistik kan, histogram ke, logis ke kan. Masa dia banyak kan. Tapi kalau soalan ini, kalau kita betul jawab, dia dalam masa 7 atau 8 minit dah siap dah. Betul? Betul ni? Senang, kan? Senang sebenarnya. Okey, kita tengok cara dia. Okey, macam mana kita nak melakar? Kan cikgu cakap tadi, yang penting kena melakar dengan betul kan, gambar rajah daripada maklumat dia. Okey, kalau kita tengok sini, maklumat dia apa? Kita ada titik P, kan? P berada pada 23 selatan, 42 timur, kita ada Q, kita ada R. 3 titik kita ada dah. Dan kita ada T kita berada pada permukaan bumi. Sebab maklumat kita ada lagi. Dia bagi situ PT ialah diameter bumi. Jadi sebenarnya daripada maklumat yang bagi dalam soalan ni lah yang kita kena lakar kita punya rajah. Nampak ya soalan ni? Macam mana saya nak lakar dia? Mula-mula, yang penting kita buat pelan-pelan, jangan buat pasal kita kan. Melawak sikit. Kita buat macam ni lah. Alamak. Jadilah kan, anggaplah bulat macam tu kan. Susah sikit nak guna apa, saya guna grafik tablet ni payah. Berikan tengah-tengah ni lah. Katakan yang itu cara selatan. Di sini barat, di sini Timur. Sekarang ni kita nak lakar dia punya. Tengok titik P, titik Q, titik R kan. Dan T berada kat sini. Kalau kita nak lukis dulu, kita lukis dia punya apa dulu, selarian latitude dulu, yang mana biasanya latitude. ada dua titik yang akan sama, betul tak? Tengok sini yang mana sama dengan mana? P dengan R kan? P dengan R. 3 selatan, R pun 23 selatan, betul tak? Betul. Lepas tu kita tengok lagi maklumat, apa dia kata, PT ni adalah diameter bumi. PT diameter bumi. So, bila kita tahu ada dua titik yang berada pada selarian latitude yang sama, kita lukis dulu lah kat selatan. So, kat bawah lah selatan ya. Selatan dekat bawah, katakan kat sini. Satu selarian latitude macam ni. So labelkan yang ini berapa? 23. 23 selatan. Lepas tu pula apa kita nak buat lepas tu? Kita masukkan titik mana yang sama tadi? P dengan R kan? P dengan R. P ni berada pada apa dia? P berada pada timur ya, 42 timur kan? Timur. P 42 timur. Kita tengok kat sini. Bila dia kata P dengan T adalah diameter bumi, betul tak? Jadi eloknya kalau yang titik yang melibatkan diameter ni kita letakkan tepi tu kat sini. Antara kat sini ataupun di sini. Kan? Jadi kat timur kat mana? Kanan tu sendiri. Timur kat sini lah kan? Kanan betul tak? Kanan. Kita letak kat sini sebab dia nanti nak melibatkan diameter. Letak T kat sini sebab dia dekat di timur. Punya T. So berapa longitude bagi T tadi? 42 timur. Kita labelkan yang apa? Meridian dulu. Tidak sudah. Apa titik lagi? R kan? R pada 12 barat. Barat. So, lagi meridian dekat belah barat. Meridian dekat barat. Jadi dah lebih kurang 12 sikit je lah. Tak macam ni. Nampak. Jadi titik apa sini? R kan? R pada sini lah. R dekat sini. Jadi kita labelkan meridian ni berapa? Dia punya longitude dia 12 barat. Barat. Apa lagi yang kita nak labelkan? Kita boleh label lagi P kan? Sebab dia kata PT adalah diameter bumi kan? Macam mana saya kata diameter bumi ni? Dia katakan yang tengah-tengah ni, pusat bumi O,
Jadi P dengan T ni dia mesti melalui ni. Okey, cikgu akan buat dari start. Jadi P, okey. Buat macam ni, sambung sampai ke tepi ni. Dan melalui apa? Melalui pusat Pusat. melalui pusat bumi. Macam tu. Ini yang kita panggil diameter bumi. Kalau diameter latitude kecil tu kan, yang bintang dekat selaran latitude kan. Itu diameter selaran latitude. Yang ini adalah diameter bumi. So bila T dengan T diameter bumi, maksudnya T dekat sini lah. T dekat sini. Ini T kita. T kat situ. Okey, titik apa lagi nak labelkan? Q. Kan? Okay. Q. Tadi kita tak tahu. Kan? Kita di sudut tak tahu. Tapi dia berada di utara kan? Dia dekat atas betul tak? Dia berada di utara. Kita tahu kat situ dia punya apa dia? Dia punya longitude sama kan? Sama dengan mana? Longitude sama dengan P. Okey, jadi kita tahu longitude sama dengan P. Okey, tak apalah, kita simpan dulu. Simpan dari situ sebab kita tak boleh nak labelkan. Sebab kalau kita tahu kita ada sama dengan T betul, 42 timur ni. Betul. Kat sini, nampak tak yang cikgu gerakkan cikgu punya pen ni? Dia berada atas ni. Kat atas, dekat utara kan. Something kat sini lah. Sampai kat sini, betul tak? Sekarang kita jawab soalan kita. Soalan kita apa? Soalan A. Kedudukan bagi T. Bila kita nyatakan kedudukan bagi T ni, mula kita nyatakan dia punya latitude dulu, betul? Kita nyatakan latitude bagi T. Okey. Ni bila dia bersifat apa, kita kata diameter bumi, nilai latitude dia sama ni. Maksudnya kalau P kita 23, kan, kita pakai ukur apa? Sudut seli, betul tak? Kalau P 23, ini pun sama, betul tak? 23 juga tu, T tu. Cuma dia punya arah di lawan kan. Kalau yang ni di selatan. Yang ni di utara. Jadi itu dia nilai sama. 23 Utara. Nampak? Itu kena tahu kan. Kata kunci dia tadi apa? Diameter bumi. Utara. Sama. Cuma arah berbeza. Okey. Itu latitude. Longitude macam mana pula? Longitude ni kita pakai anti-meridian. Nampak tak? Anti-meridian ke apa? Meridian. Kalau kat sini 42. Lengkap 180 tolak lah. Betul tak? Betul atau tidak? Dengan 42. 138. 138. So arah dia kat mana pula? Kalau di sini P kita berada di timur, dah tentulah T berada di lawan timur. Barat. Dah dapat 2 markah. Okay. Soalan A 2 markah. So kena ingat ibu benda kat C apa dia? Untuk latitude, nilai dia sama kan? Latitude sama betul? Sama. Lawan. Catat ya, catat nota tu penting tu. Kalau dia punya longitude pula, dia punya syarat adalah anti-meridian. Maksudnya kalau meridian satu lagi tu 42, nak cari satu lagi tu kena tolak. 180 tolak 42. Dia punya arah beza lah kan. T berada di timur, T berada di barat. Okay, itu soalan dia. Okay, P. Okay, dia kata Q berada 2,243 dari P. Okay, sekarang ni cerita tentang apa Q tadi kan. Okay, kita tahu Q berada kat atas ni kan. Atas P betul tak? Dia berada di utara betul? Betul. Okay, dia kata dah bagi jarak dah 2,243 yang diukur sepanjang meridian sama. Hitung nilai sudut dia, titah dia berapa? So macam mana nak buat? Okay, yang jarak ni kita bahagikan dulu dengan 60. 2000 dulu. Kita bagi dengan apa tu? 37. 37 kan? Okay, yang 3 ni kita panggil apa? 37 ni kita panggil beza sudut. Kau tahu lah. Beza sudut. Okay, bila kita dapat dia 37. Okay, sekarang kita tengok P dengan Q. Okay, P dengan Q ni berlawanan arah ke sama arah? Saya nak tanya Q. P berada di selatan betul? Betul.
di utara, betul tak? Q di utara. Okay, bila satu So- berada di selatan, satu berada di utara, kita kena buat apa? Beza sudut ni kena tolak dengan tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Yang ni tolak. Tolak. Cikgu tahu kamu confuse kan Azika kan? Nak tambah kan nak tolak kan? Okay, macam ni. Clue dia. Okay, macam ni. Clue dia. Okay. Kalau nak cari beza sudut ni apa? Satu longitude berada di barat, satu lagi longitude berada di timur kan? Okay, cari beza sudut. Okay, kalau beza sudut, itulah kita tambah. Berbeza arah tambah. Berlawanan arah, berlawanan arah. Beza lah tu kan? Berlawanan arah. Sama arah tolak. Betul. Tetapi yang case yang kita nak cari sekarang adalah nak mencari latitude satu lagi, betul tak? Nilai sudut satu lagi kan? Beza sudut kita dah ada, betul tak? Betul. Beza dah ada. Sekarang kita nak cari latitude satu lagi ni. Latitude satu lagi ni. Kan nilai ni ada latitude satu lagi, betul tak? Yang ini, case yang kedua ni, maksudnya kalau sama arah kita tambah. Berbeza arah Tolak. Kita lawan balik. Proses tadi kita lawan balik. Jadi sekarang ni berbeza kan? P berada di selatan, Berbeza. berada di utara, betul tak? Kita kena tolak. Tolak mana? 37 tolak 23 lah. Jangan 23 tolak 37 pula. Kan? Okay. 37 kita tolak dengan 14. 37 tolak 23, 14 kan? Okay, kita dapat 4/11. Jadi sudutnya 14 kan ni? Arah dia bagi tahu dah kan? Dia memang berada di utara, betul tak? Inilah jawapan dia 4/11. Tu kena ingat tu lah kan? Nak cari yang apa? Kadang-kadang nak cari latitude satu lagi. Kadang-kadang nak cari longitude satu lagi kan? Kalau berbeza arah kita kena tolak. Kalau sama arah kena tolak. Tu kena catat. Okay. So soalan C macam mana? Okey, itu jarak dalam batu nautika dari P ke arah barat R yang diukur sepanjang selaran latitude semuanya. Okey, ingat kalau dia nak ukur sepanjang selaran latitude semuanya, yang itu kena darab dengan cos tu kan? Cos latitude. Cos. Okey, sekarang ni kita nak tahu jarak antara P kepada R. Kan? Jarak yang okey, jarak dari P kepada R. Okey, jadi yang ni kita kena dapatkan dulu beza longitude. Kan cikgu tanya apa? Nak dapatkan dulu beza Longitude. Okay, kalau nak cari beza ni, kalau lawan arah atau berbeza arah kena tambah. Sama arah kena tolak. Okay, sekarang ni tengok dengan P dengan R. Sama arah tu berbeza arah. R berada pada 12 barat. Okey, P berada pada 42 timur. Beza ke sama arah? Beza kan. Jadi nak dapatkan punya beza sudut dia Kena tambah. 40 tambah 23. 5. 12. 5. Tambah 12. Kan tambah 23. 23 tu latitude kan. Dia nak longitude dia. Longitude. Tambah 12. Kan. 54. Tambah berapa? 54. Okay, 54 darab dengan 60 minit darab dengan cos latitude dia. Okey, dua-dua titik dia berada pada latitude berapa? 23. 4 darab dengan 20 cos dengan cos 23. Jadi kita dapat 2982.44. 44. Kita mulakan dulu 40-an ya. 4. Macam tu. Okey, biasa soalan ni 3 markah dah. 3 markah. Banyak kerja dia. Okey, soalan last sekali. Biasalah soalan T ni biasa cerita tentang kapal terbang. Jaranglah cerita pasal kapal laut dan teknik apa tak ada. Kapal terbang kan. Kapal laut lambat sikit. Okey, cerita kapal terbang Okey, ceritanya macam mana? Okay, sebuah kapal terbang berlepas daripada Q. Kita tengok dia punya kedudukan dia. Okey. Daripada Q. Okey, Q kita tahu dia berada pada mana tadi? 14 utara kan. Okey, dia maksudnya dia inilah lebih kurang. Kita nak labelkan Q dia berada dekat sini lah.
Okey, Q dia macam tu. Okey, daripada Q, okey, dia kata dia terbang ke arah selatan. Dia turun ke P kan. Dia turun ke P. Okey, kemudian dia pergi kepada R. Dan jarak dia, laju purata dia adalah 580. Okey. Hitung dalam sama. Okey, dia nak masa. Okey, yang ni kena ingat macam lah. Okey, laju yang ni dalam unit knot. Okey, sama dengan jarak ni dalam unit apa? Bagi Matematika masa. bahagi masa. Bagi masa. Masa mesti dalam jam. Masa kita mesti dalam jam. Maksudnya kalau ada minit-minit tu kena tukar kan. Contohnya apa? Kalau dia kata 7 jam 30 minit kan. Jadi kita kena tukar 7.5. Itu mesti jam. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari apa? Masa, betul tak? Hitung masa diambil dalam jam bagi keseluruhan penerbangan, betul tak? Jadi kalau masa kita tukarlah formula ni. Maksudnya masa ni naik ke atas. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Laju. Ya. Masa jarak bahagi laju. Nampak daripada formula apa tu kan? Itu basuai je. Okey, jadi sekarang ni kita cari jarak keseluruhan lah. Okey, jarak keseluruhannya daripada Q ke P. Berapa jarak dia? Dah bagi ke belum? Dah bagi tadi soalan B, nampak? Dah. Okey, tambahlah 2,220. 2,220. Tambah, jarak yang 520. tiga tadi kita cari kan, yang syarat cos altitude tadi. Tambah dengan 82.44. Dan kita bahagi dengan apa? Laju dia berapa dalam soalan ni dah bagi kan? 580. Kira lah kan? 2220 tambah dengan 9.80.4 tambah dengan 2 baru bahagi dengan 580. So dapat berapa? 8.97 kan? 8.97 jam. Dapat tak? 8.97. So itulah cara dia nak jawab soalan bumi sebagai sfera. Tak ada susah pun kan. Tapi itulah, kalau lakar okey, tak ada masalah kan. Lakaran kita buat dengan betul, soalan ni jadi senang. Tapi kalau tak boleh melakar, okey, yang barang cikgu kan, kalau rasa melakar ni tak boleh, tutup lah. Tak payah fikirlah soalan ni kan. Sebab ni soalan pilihan, betul tak? Tapi sebenarnya senang kan bandingkan soalan lain. Cikgu kata tadi lah kan. Kalau soalan lain tu nak lukis graf dulu, nak plot graf, nak cari titik X, Y dia kan. Sedangkan yang ni nampak 4 soalan tu ABCD tu nampak dia berjalan kerja dia. Pendek-pendek je kan. Sikit-sikit je. Ya. Jadi cubalah kan. Cubalah kalau nak rasa nak mahir, cari soalan yang macam ni. Sebab kalau perasan, kalau tengok soalan-soalan dia lebih kurang soalan dia. Rasanya soalan pertama tu nyatakan lokasi. Lepas tu kadang-kadang ada soalan jarak terpendek kan. So itu je. Ya? Boleh Ke tak nak best soalan. Okay. Ke soalan seterusnya. Kita tengok soalan ni. Ni soalan apa ni? Ayam lah. Sama ada kuadrat. Dia persamaan dia. Jadi ni adalah soalan 4 kan. Okey, nampak soalan 4 ni. Nampak soalan 4 tu? Nampak. Okey, yang ini adalah persamaan linear kerajaan. Kalau dulu soalan ni betul macam ni. Ni lah, senang je kan. Kita siap dah. 3x tambah y sama dengan 1 negatif 2x tambah 4y sama dengan 14. Ini soalan dulu, betul tak? Sekarang dia banyak pada soalan debat. Yang mana dia punya soalan menyelesaikan soalan dan menyelesaikan masalah daripada situasi tertentu. Okey, kita tengok dulu cara nak selesaikan dia yang soalan macam ni.
Sebab soalan ni punca dia daripada persamaan linear serentak kan. So, macam mana kau nak selesaikan soalan ni guna kaedah apa? Ya. Ada 3 kaedah ni. Kaedah penggantian, kaedah penghapusan, kaedah matrix. Kalau soalan yang 4 ni memang tak cakap kaedah apa-apa, boleh pakai lah kaedah matrix kan. Tapi kadang-kadang ada soalan yang baru punya baru punya style dia kata tanpa menggunakan kaedah matrix selesaikan. Itu tak boleh guna kaedah matrix kan. Boleh? Itu kaedah mana? Kalau Asraf boleh soalan ni. Kalau nak guna kaedah penghapusan. Soalan ni berapa markah? 4 markah. Okey, tengok cara dia. Penghapusan ya. Antara penghapusan dengan penggantian, ibu rasa penghapusan lebih. Okey, kita nak guna penghapusan. Kita buat apa? Labelkan dulu ya. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Okey, lepas tu kalau kaedah penghapusan maksudnya kita nak hapuskan X ataupun Y. Kita nak tengok mana kita nak hapuskan dulu. Boleh ke? Kalau hapuskan X maksudnya kita dapatlah nilai Y. Kalau hapuskan Y dapat nilai X. Kat sini mana yang senang kita hapuskan? X ke Y? Tanya. Ada jawapan? Yo, klik. X ke Y yang senang nak hapuskan ni? So, Tak tahu. Tak ada idea. Tak kisahlah mana-mana pun kan. X besar sebenarnya. Sebab dia kena cari GSTK kan. Pada semua kecil bagi X adalah kena dapatkan 6 lah. Sebab 3X, 2X tak boleh jadi kan. 2 tak boleh jadi 3, 3 tak boleh jadi 2 ke tak? Dia kena jadi 6X. Barulah boleh kita hapuskan. Tetapi kalau kita tengok Y kan. Y ni boleh jadi 4Y pun tak? Dengan cara Y tu darab 4 kan. Y darab 4 jadi 4Y betul. Kalau Y dengan 4Y bawah tu boleh lah hapus. Jadi kat sini sebenarnya Y tu lah lebih mudah dihapuskan berbanding X. Okey, jadi kalau kita dah tahu kat sini Y yang kita nak hapuskan, so kita tulis kat sini persamaan. Okey, kita tulis dulu nombor kita darabkan. 4 darab dengan persamaan 1. Okay, 1 ni persamaan. 4 ni adalah nombor yang kita darab tu. Jadi 4 akan darab dengan 3X. Jadi berapa X? 12 X. 4 darab dengan Y jadi positif 4 Y. 4 darab 1 jadi 4 kan. So yang ini kita jadikan dia persamaan 3. So kat sini dah dapat markah yang pertama ya. Persamaan 3 ni dapat markah pertama. Okey, lepas tu kita nak hapuskan. Ya, nak hapuskan. Okey, bila nak hapuskan, maksudnya kita hapuskan mana? X ke Y? Yang sama sekarang ni adalah Y kan? Betul? Yang sama mana? Y ke X sekarang ni? Y kan? Y. Jadi kita nak nak hapuskan Y, kita kena apa? Tolak ke tambah bagi hapuskan dia? Tolak, betul tak? Sini 4Y, bawah pun 4Y, dua-duanya positif, kena tolak. Kita tulis sini tolak persamaan 3. Kan? Persamaan 3. So 4X, 4Y tolak 4Y habis. Okey, kat sini. Ini tekan kalkulator betul-betul. Negatif 2. Ya, kalkulator. Negatif 2 tolak dengan 12. Jadi berapa? Negatif 14. Tolak 12 lah. Negatif 14 ni. Negatif 14X. X jangan lupa pula. X ada. Okay. Dekat sini. Okey. 18 tolak 4. 14. Okey. Yang ni lah. Kita selesaikan dia. Maka X kita adalah berapa? 14 bahagi negatif 14. Negatif 1. Okey, dapat markah yang ke. Okey, markah 2 kat sini sebenarnya. Ni, yang ni. Ya, tempat dia tu, tempat macam tu. Okey, markah ketiga kat sini.
Okay, lepas tu kita buat apa? Gantikan. Kita nak ganti, nak cari nilai X berapa. Nak ganti nilai, nak cari Y berapa. So, kita tulis kat sini, gantikan kita punya X sama dengan negatif 1 dalam persamaan mana kita nak buat? Sama 1 lah. 1. Kita boleh gantikan 2 boleh, 3 boleh, tapi yang senang sekali 1 kan. Okay. Jadi kita tulis kat sini, kita ambil persamaan 1 ni kan. Okay. Maksudnya kat sini nilai X ni kita nak ganti dengan negatif 1 nilai ni. Jadi kita tulis 3 darab negatif 1 tambah Y sama dengan 1. 3 darab negatif 1 negatif 3. Kita Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif Y kita 1 tambah dengan 3 jadi 4. Apakah yang kedua? So dapat 4 markah lah soalan ni. 4. Itu yang soalan kita kata soalan rutin. Rutin ni dulu-dulu punya lah. Sekarang dah tak famous dah. Biasa sekarang soalan K4 untuk soalan persamaan linear serentak ni. Boleh? Sama K4 ni bezanya apa? Kena bentukkan dulu soalan dia. Adakah tiba-tiba keluar ke? Adakah okey boleh masuk ni? Okey, sekarang kita cuba satu soalan yang mana soalan hebat. Soalan hebat. Boleh? Jadi soalan 6. Kita ayam dengan kambing. Ini paper macam ni. Ini sebenarnya soalan SPM tahun 2017. Soalan 3 tahun sudah. Okey, apa soalan dia? Pak Karjo menternak ayam dan kambing dalam sebuah kawasan ladang yang sama. Hitung bilangan ayam dan kambing yang ternak jika terdapat 166 mata dan 214 kaki. Nak cari apa sekarang ni? Jangan ayam kambing. Okay. Bilangan ayam dan kambing. Jangan silap kan, jangan cari kaki dengan mata pula. Mata kaki dah bagi dah kan. Cari apa? Bilangan ayam dan kambing. So mula-mula sekali kena labelkan X tu untuk apa, Y tu. Boleh lah. X tu bilangan ayam. Y untuk bilangan Kambing. Cuba buat persamaan dia. Tengok. Boleh ke tak boleh? Dia kena ada dua persamaan. Ingat ini persamaan dia serentak ke telah ada persamaan dia dulu kan? Okey. Macam mana nak buat? Macam mana kita buat persamaan tu dia melibatkan mata. Kan? Persamaan kedua tu dia melibatkan kaki. Okey, ayam ada berapa mata? 2. Kan? Di kanan dengan kambing pun sama kan? Kambing pun ada di kanan. Betul. Jadi macam mana persamaan dia untuk mata tu? So ayam ada 2 mata, kambing pun ada 2 mata. So 2X 2X tambah X tambah 4Y. Kambing kena apa? Ni mata dulu, cerita mata dulu. Mata 2X tambah 2Y. Sudah 2X tambah 2Y kan. Kambing ada 2 mata, ayam pun ada 2 mata, betul? Jumlah mata mereka 166. Ni mata ayam dengan kambing ni. Tak tahu berapa kambingnya mata kan, berapa ekor, tapi jumlah mata dia orang ni ayam kambing ni 166. So persamaan yang pertama. Okey, cuba buat pula persamaan yang melibatkan kaki. 2X tambah 4Y. 2X tambah 4Y. 2X tambah 4Y sama dengan 214. Tambah 4Y. 4Y. Kambing ada 4 kaki kan? Kan 2, 4. Cuba selesaikan kaedah penghapusan. Senang dia usah apa? X dah sama kan? Nampak? X sama. Ada bagi. Senang nak guna penghapusan sebab apa? X tu dah sama 2X. Labelkan.
Jawapan dia berapa? 50 tak? Ha? Jawapan dia 50 jawapan dia. apa? Ayam 50. Ha. Ayam 20, kambing. Ya. Okay, tahu tak yang apa? Soalan ni kita boleh check jawapan dengan kalkulator? Tahu? Tahu. Siapa tahu angkat tangan? Tahu tak? Ha? Yang ikut tu kan? Azikah tahu yang dengan Tahu, kalkulator? tahu, Ikut tahu. Tahu kan? Ha. Maksudnya kalau kita buat soalan ni, kita boleh check lah dengan kalkulator berapa jawapan kita kan? Okey, kita tunjukkan. Guna kaedah penghapusan. Okey, jadi sekali yang senang nak hapuskan apa? X ke Y? X lah. Sebab Tengok ada 2X. 5 dengan X, ni. 59 dengan 20. so kita tulis kat sini persamaan 1 tolak persamaan 2. Okay. Atas tolak bawah. Okay. 2X tolak 2X. Habislah X-nya. 2Y tolak 4Y. Berapa Y jadinya? Negatif 2. Negatif 2Y. Negatif 2Y. Okay. 166. 214 ni apa? Negatif 48. Kan? Y. Negatif Y sama dengan 48 bahagi 2. Bahagi negatif 2 ya. Bahagi negatif 24. Okay. Kambing adalah 24. Kambing kan. Okay. So kita ganti. tambah 2. Gantikan Y sama dengan Bagi 2. 24 dalam 1. Okay, so 2X tambah 2 darab 24. Sama dengan 166. So 2X sama dengan okay, 2X tambah 48 lah ni. 48 sama dengan 166. So 2X sama dengan 166. Tolak 166 tolak 48 dapat 116. Okay, X sama dengan 188. Sama dengan 59. Mana 59? X Y adalah 24. So kambing 24, ayam 50. Dapat? Dapat. Kita boleh check dengan kalkulator kan? Tahu kan? Oh. Kita nak tahu ya? Boleh tekan mode. Ya, mode. Tekan mod. Equation tekan 1. Unknown berapa? Unknown 2. 2. A1 2. B1 pun 2. C1 pun 1. 6. A2 2 juga. 2. B3 4. B2 4Y. 4. C2 24. Tengok. X 59, Y 20. Right. Senang je kan? Okey, ada soalan tak? Ya. Boleh. Kita tanya apa-apa lagi tentang bab ni? Jadi yang ini, kalau soalan dia kadang-kadang lebih kurang sama dengan persamaan kuadratik kan? Beza dia apa? Persamaan kuadratik dia nak cari satu nilai je. Sebab kadang-kadang kita confuse kan, ni soalan mana? Ke atau persamaan kuadratik kan? So kalau persamaan dia serentak, dia mesti ada 2 nilai nak cari. Tengok sini, ayam dengan kambing. Pergi ke bawah tu, buku dengan pen. Pastikan. Yang ni persamaan dia disertak. Tapi kalau persamaan kuadratik, dia nak cari nilai saja. Ya, itu beza dia. Okay, so last kot kita tengok soalan last, matrix. Boleh? Last. Boleh. Okay, soalan matrix yang tengok. Okay, ni. Satu ni soalan biasa. Yang ni, yang 5 ni soalan biasa. Soalan 6 adalah soalan bukan rutin. Tapi soalan bukan rutin ni sebenarnya sama je cara nak selesaikan dia. Guna kaedah matrix. Okay, kita tengok soalan rutin. Soalan rutin yang biasa dulu kan. Okey, diberi 1/8 6 bla 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 bla. Okey, cari nilai P dan Q. So macam mana nak cari P dengan Q ni? Yang ni kita guna formula apa? Matrik Song Sang.
Maksudnya kat Untuk sini, songsang. okay, antara dua ni kita kena pasti dulu yang mana songsang, yang mana asal dia. Kan? Okay. Jadi biasanya kalau ada yang satu berapa tu, yang ini adalah songsang. Okay, yang ini, yang kedua ni adalah dia punya asal dia, original one dia, kan? Okay, jadi kita tahu bila metrik songsang apa dia? Satu per AD tolak apa dia? DC kan? Tukar tempat, tukar arah. Tukar arah, tukar simbol. Apa? Ada simbol dia, kan? Jadi maksudnya kalau kita dah tahu yang ini adalah yang asal, original dia, kan? So labelkanlah yang ini A kita, ini B kita, yang ini C kita, yang ini. So itulah kena penting, yang penting tu apa? Tentukan yang mana asal, yang mana dia punya songsang. Bila kita dah tahu yang mana asal, kita labelkan A, B, C, D dia, betul? Okey, lepas tu kita tengok kita tengok dulu P dulu. P, nak cari P dia, kita tengok P tu. Okey, asalnya A dengan D ni, A kat atas, D dengan kat bawah, kan? Sorry. Betul lah. So, kita apa? Sorry, Q kita apa? Cari Q dulu lah. Q senang, kan? Okey, Q kita adalah satu lah, kan? Okay ke? Okay. Mana? Kita punya P ke Q ni? Kita P cari P dulu. P. Tengok sini. P. P ni melibatkan tukar apa? Tukar arah ke tukar tanda? Simbol. Tukar tanda. Kalau kita tengok Positif yang 2. ada negatif 2. Jadi ini sepatutnya P kita Positif. Kan positif 2. Positif 2. Okay, tengok Q pula. Q kita apa? Kita tak dapat cari macam, kan? 6. Maksudnya cari Q kita. Okay. Cara dia, kita tengok kat sini. Ini 8 ni. 8 ni datang daripada mana? AD tolak BC. Kan? Okay, maksudnya kat sini. AD tolak BC kita nilainya 8. Okay, jadi A kita berapa? Q. Kan? Q yang cari tu. D kita 6, kan? Jadi sini 6D tolak B darab C apa? B kita negatif 2. Kita ambil yang ni, yang asal ni. C kita 1. 1. Samakan dengan 8. 6D. Okay, negatif positif. So tambah Positif tambah 2. 6D sama dengan 8 tolak 2. 6, kan? 6. Tambah 6. 1. Okay. Soalan B. Ingat lagi. Saya nak selesaikan soalan matrix. Soalan matrix. Kita buat apa? Ingat. Matrix. So 4. Sini negatif 3. 8. Sini 1 lah. 1. Harap dengan X, Y. Sama dengan 11. Nanti 11. 13. 13. Okay. Ini satu markah dah. Lepas tu kat sini cerita pendek dia XY je. Tulis XY. Jadi nak buat apa? Yang 2 ni pada dia tolak BC. yang ni 4. 4. B, C, D. Jadi 4 darab 1. Ya. 4. 4 darab 1. Tolak 8 darab 3. 3 darab dengan 8. Okay. Lepas tu dalam kurungan apa cerita? 1 naik atas. Negatif 11, 13. Yang ini jadi 3. Yang ini jadi negatif 8. 8. Baru darab yang 11 dengan 3. 13. Lepas tu nak buat apa? Kalau Tolak cikgu dengar plater. 1 per 2. Okay. 2 tolak Nak share satu kan? Sebenarnya kita boleh negatif 4. gunakan plater dah. Tahu plater? Kita tadi kan? Kita dah X, Y. So cuba tekan plater. So A kita apa? A1 4 kan? 4. 4. B1 kita negatif 3. Sorry. Buka dulu. And unknown kita A1 4. Okay. B1 negatif 3. C
C1 kita negatif 11, C2 8, kita 1 dan kita punya C2 kita 13, betul tak? Jadi kita tekan kereta, X apa? 1 kan? X 1, Y di 5. Okey, lepas tu jawapan kita tu ialah X kita 1. Y kita di. Okey, ini siapa yang ada masalah kan? Masalah apa? Masalah nak darabkan matriks ni, betul? Tak ada masalah, buatlah. Kan kalau tak ada masalah, buat je macam biasa. Yang cikgu cakap yang kalau ada masalah nak darab ni, boleh guna kalkulator, tulis macam ni jawapan kita. Lepas tu tulis 1, 5 dapat markah dah. Sebab biasanya markah dia kat mana? Kat sini dia akan bagi 2. Satu kan? Ni 1, ini 1. Sini tak ada markah. Kan? Sebab tu tak ada tunjuk pun tak apa. Yang apa? Metrik punya pendarapan tu. So markah dia kat sini lah. Dah 2 sini. 1 bawah. Ataupun kat sini tak ada markah. Kalau 2 kat sini, ini tak ada markah lah. 2, 1, 1, 4 markah. So untuk yang soalan apa K4 ni ataupun soalan di luar rutin ni sama jugalah mula-mula macam tadi kita bentukkan dulu persamaan linear dia kan macam tadi kan. So wakilkanlah apa yang untuk X, apa yang untuk Y. Sebab kat sini kalau kita tengok cerita berkaitan apa? Buku dengan pen. Maksudnya buku kita X, pen kita untuk Y. So baikkanlah jumlah dia tu. So itu soalan X. Okay, so cikgu rasa itu sajalah untuk malam ni. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita surai? Tak ada. Okay, untuk minggu depan, minggu depan kira last lah untuk kita punya persiapan trial kita kan. Ada request tak topik mana nak belajar? Tapi apa? Tak apalah, mesej nanti kat cikgu ya. Okay. Okay balik. Atau ada soalan nak tanya ke, tanya je lah soalan tu ya. Dalam grup tu, tanya je lah. Okay, so itu saja untuk malam. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih.